Itu dia, kita bawakan warna-warni Tamasya Sukan Malaysia 2022 pada kali ini yang berlangsung di Bangi, UKM Bangi, dan pastinya itu merupakan satu pelbagai, bukan saja keunikannya tetapi kontroversinya pun tidak kurang hebatnya. Betul. Untuk SUKMA kali ini. Itulah Tamasya, itulah penganjuran. Awak cakap warna-warni tadi Awak pun hijau ni. Yelah, memang warna-warni yang pada hari Isnin ni. Kita nak bawakan sikit. Betul, kita nak perkenalkan tetamu istimewa kita bawakan di studio pada pagi ini. Kami sangat berbesar hati menerima kunjungan Datuk Ahmad Syafawi Ismail, Ketua Pengarah Majlis Sukan Negara Malaysia. Assalamualaikum, selamat pagi Datuk. Terima kasih Datuk bersama dengan kita pada pagi ini. Dan pastinya telah melabuhkan tirai pada 24 September, berlangsung dengan satu peringkat ataupun prestasi yang tersendiri pada kali ini. Selepas beberapa tahun kita tidak menyaksikan Sukan Malaysia. Jadi macam mana secara keseluruhannya komen dari segi melihat pencapaian prestasi atlet dan juga penganjuran SUKMA Malaysia pada kali ini? Okay, terima kasih Anim. Anim tanya tentang penganjuran dan juga prestasi. Okay. Dari segi penganjuran dulu, kalau kita lihat bahawa penganjuran kali ini dalam keadaan yang masih singkat. Keputusan untuk kita menganjurkan ini pun kita dapat restu daripada Kabinet pun pada bulan Februari je. Okey. Walaupun Johor telah memaklumkan lewat tahun lepas untuk mereka menyerahkan balik SUKMA ni kepada MSN sebagai franchise owner. Tapi keputusan untuk mendapatkan peruntukan dan sebagainya hanya pada bulan Februari, dan kita punya tempoh masa yang begitu limited lah. Tapi secara amnya, secara keseluruhannya kami amat berpuas hati dengan penganjuran kali ini. Dan walaupun dalam tempoh masa yang singkat tersebut, saya sendiri beranggapan bahawa kita berjaya melakukannya dengan sebaik yang mungkin yang boleh lah. Jadi semua agak berpuas hati, isu-isu tidak banyak yang melarat dan sebagainya, kecuali isu bola sepak yang berkejar-kejaran. Jadi yang lain-lain tu alhamdulillah, technically very good. Dari segi logistik pun tidak begitu orang kata apa, teruk sangat dan sebagainya. Ada masalah sikit-sikit tapi kita berjaya atasi. Cuma yang masalah yang isu dari segi prestasi ataupun kejayaan segi prestasi, kita lihat kat sini bahawa Johor buat pertama kalinya berjaya muncul juara keseluruhan. Dan saya banyak ditanya soalan ni, kenapa Johor dapat, apa jadi dengan Terengganu, wilayah persekutuan dan sebagainya. Kalau tak, Terengganu pun tak jauh sangat daripada Johor. Tapi apa yang kita lihat ini, benda ni naturally berlaku juga pada kita di Majlis Sukan Negara dalam menyediakan atlet. Mana-mana pasukan ataupun negeri ataupun negara yang dapat mengejar kesan impak daripada pandemik, dapat adjust dia orang punya preparation walaupun pandemik dan selepas pandemik, endemik dan sebagainya, mereka itu akan dapat advantage. So apa yang berlaku pada Johor, walaupun melalui pandemik, semua orang lalu, the whole world lalu pandemik, kita sendiri pun lalu as a national team. Tapi apa yang kita buat, kita bukan recover saja, kita adjust our preparation dengan pandemik. Kita hidup dalam keadaan pandemik tersebut. Dan kita buat quarantine, kita buat sistem latihan online, kita buat adaptasi dengan norma baharu. Kita berlatih sama sendiri, kita buat competition. Itu yang berlaku di Johor. Mereka tidak terus PKP semua balik rumah. Maka mereka teruskan latihan dan sebagainya. Ini kelebihan dia. Jadi banyak negeri-negeri lain mengikut pandemik, PKP duduk rumah, try to train sendiri dan sebagainya. So ini yang berlaku. Yang kalau kita lihat advantage yang dapat pada Johor, bahawa mereka dapat satu keajaiban lah. Dia target pun lebih kurang 40 je. Lebih daripada sasaran. Tapi dia telah dapat lebih daripada sasaran. Sangat lebih daripada sasaran sehingga muncul juara keseluruhan. Dan ala-ala Datuk dah bercerita mengenai prestasi kontingen negeri Johor. Kita nak bawakan kepada anda, mungkin ada reaksi daripada Encik Muhammad Syafiq Hassan, Ketua Unit Atlet dan juga Sains Sukan daripada Majlis Sukan Negeri Johor, yang berada bersama kita dari panggilan video saja. Encik Syafiq, Assalamualaikum, selamat pagi. Mungkin boleh kongsikan dengan kami sedikit komen apa yang dikatakan oleh Datuk Syafawi berkenaan dengan prestasi Johor secara keseluruhannya. Sebentar saja lagi ni, kerana kita masih lagi cuba untuk mendapatkan beliau untuk bersama-sama kita, sebab secara rasmi mereka ni juara pertama kali. Juara pertama kali dengan merangkul 77 emas. Kita cuba untuk mendapatkan Encik Syafiq untuk mengetahui bagaimana kan persiapan dan sebagainya. Kembali bersama dengan Datuk. Datuk mungkin nak komen sedikit, sebab kita dapat melihat bukan saja prestasi daripada kontingen ataupun atlet. Ini merupakan satu platform untuk mereka sebagai pelapis dapat menceburkan lagi, dapat lebih serius dalam bidang
ajang ataupun arena yang diceburi. Bagaimana perancangan ataupun melihat kepada objektifnya dengan mengadakan SUKMA Malaysia ini untuk mereka mengembangkan lagi, untuk mengasahkan lagi jika kepakaran itu dalam satu arena? Okey, SUKMA telah pun diterima sebagai satu temasya sukan utama untuk proses pembangunan atlet. Kalau kita lihat di segi perkembangan atlet on high performance sports ni, umur di antara 17 hingga 23 tahun adalah merupakan umur yang dianggap pelapis. Dia remaja lah, dia lepas sekolah dan antara dan senior ya. So kita letakkan SUKMA ni had umurnya lah 21 tahun ke bawah. Jadi maknanya 21 tahun sampai dulu open. Umur yang 9 tahun boleh main juga. Tapi sekarang ni kita capkan sikit. Dan kalau kita lihat dari segi percentage of peserta ataupun atlet-atlet yang bertanding di SUKMA kali ini, walaupun kita dah anjakkan 2 tahun, bermakna atlet-atlet tersebut sepatutnya dah berumur, kalau kita ambil 21 maksimum, dia pergi 23. Tapi surprisingly bahawa dalam SUKMA kali ini, kontijen-kontijen negeri masih membawa kumpulan atlet yang umurnya masih lagi dalam julat 21 tahun ke bawah. So kita ada lebih kurang 73% daripada total penyertaan 6,600 lebih tu ialah atlet yang berumur 17 hingga 21. So bila jadi bermakna kita punya masa depan yang agak cerah kerana 17 hingga 21 walaupun kita anjakkan umur tapi masih lagi bersaing. Dan mereka mempamerkan satu kehebatan. Kita ada 21 rekod kebangsaan yang dipecahkan. Bukan rekod SUKMA. Rekod SUKMA kita dah declare kata tak ada. Tidak boleh. Tapi rekod kebangsaan dipecahkan. Makna atlet pelapis memecahkan rekod senior. So this is the good part lah. Jadi saya melihat bahawa ini merupakan satu perkembangan yang positif untuk negara. Untuk Barisan Pelapis, menjawab Anim soalan ini, Barisan Pelapis Negara. Dan kita harus meningkatkan kerjasama kita dengan negeri-negeri kerana program-program pelapis ini adalah program bersama antara Majlis Sukan Negara dan juga negeri. Jadi alhamdulillah kita walaupun kita menghadapi pandemik 4 tahun dan sebagainya, tapi saya rasa perkembangan atlet-atlet yang bertanding di SUKMA kali ini menunjukkan satu laluan yang positif kepada negara. Ya, itu dia. Okey, kita nak cuba sekali lagi untuk mendapatkan Encik Muhammad Syafiq Hassan dari Majlis Sukan Negeri Johor bersama dengan kita. Mungkin boleh kongsikan. Kita nak ucapkan tahniah terlebih dahulu atas kejayaan cemerlang kontijen Negeri Johor. Encik Syafiq. Betul. Dan itu yang berkatakan oleh Datuk Syafawi juga berkenaan dengan rahsia kejayaan pasukan Johor ini. Mungkin ada sedikit rumusan berkaitan dengan resepi kejayaan Negeri Johor pada kali ini, Encik Syafiq? Ya, terlebih saya ucapkan terima kasihlah kepada pihak MSI kerana menjemput kami lah untuk memberi sedikitlah cadangan ataupun rahsia lah kontijen SUKMA Johor pada kali ini. Saya rasa ia bukanlah satu perkara yang mudah untuk kita kontijen Johor, yang mana sebelum ini semua sedia maklum lah kita berada kedudukan 9, 7, 6, tapi tiba-tiba kita nak jadi juara. Dan pertamanya kita di MSI Johor pada tahun 2016 selepas SUKMA Sarawak, kita cuba ubah mentaliti bukan saja atlet tapi pegawai dan kaki tangan dulu. Sebab kita rasa sebelum untuk menjadi juara, mentaliti pegawai, kaki tangan, staff perlu ada mindset untuk menjadi juara. So itu permulaan kami lah sebelum kita menggarap ataupun mengambil kira faktor latihan, program latihan. Itu pertama yang kita perlu ubah. Yang keduanya pelibatan sains sukan dalam program latihan kita 10 masa lah. So itu perkara yang kedua yang kita lihat perlu diterapkan dalam program bukan saja di program pelapis tapi di program negeri pun kita perlu terapkan sains sukan dalam program latihan kami. So itu perkara kedua yang kita mana Negeri Johor mewujudkan sport sains di bawah sendiri untuk kita memberi lebih makanan kepada atlet-atlet kita. Dan yang ketiganya kita rasa sokongan daripada kerajaan Negeri Johor untuk memastikan impian dan misi kita untuk menjadi juara ni perlu kita cakap kita ada progres sport sains tapi sokongan kewangan dana daripada kerajaan Negeri Johor kalau kita tak ada so perkara ni tak akan dapat berlaku. Saya rasa baik.
Ya. Okay. Tiada lagi rahsia, Itu merupakan resepi kejayaan. Mi Bandung pun rahsia juga. Mi Bandung pun asam pedas kot. Agaknya banyak. Okey, sambil-sambil kita berbual ataupun berbicara di sini, kita nak kongsikan juga ini merupakan satu kisah inspirasi juga. Bermula dengan acara Sukma Malaysia, atlet pecut negara Azrin Nabila yang telah pun mewakili negara dan pastinya prestasinya perlu dikatakan di sini Ratu Pecut Sukan Universiti ASEAN 2022 memenangi pingat emas dan juga merupakan olahragawati Sukma pada tahun 2018. Okey, kita nak saksikan sedikit perkongsian berkaitan dengan Azrin Nabila. Jom. Itu antara ikon yang kita bawakan, dilahirkan juga dari Sukan Malaysia, dan kita masih lagi bersama dengan Datuk Syafawi Ismail, Ketua Pengarah Majlis Sukan Negara Malaysia, dan dalam talian adalah Encik Muhammad Syafiq Hassan, Ketua Unit Atlet dan juga Sains Sukan dari Majlis Sukan Negeri Johor. Datuk, mungkin saya nak tanyakan berkenaan dengan upacara penutupan. Simboliknya membawa 3 legenda dalam bidang sukan ini. Sangat hebat. Saya sangat suka sebab ini memberi satu mesej kepada bakal-bakal jagoan atlet-atlet daripada semua negeri ketika majlis penutupan itu. Ianya mesej yang sangat kuat dalam acara penutupan itu dengan bawa ke semua legenda kita ini. Okey, kita cuba buat kelainan sikit dalam upacara pembukaan dan upacara penutup. Pertamanya, kelainan yang pertama ialah kita tak buat kat open stadium, kita buat kat indoor. Itu satu. Dan keduanya ialah kita cuba menjadikan Sukma tu belong to the athlete. Jadi Chong Wei, Jijo dengan Niko adalah atlet yang hasilnya daripada Sukma. So alhamdulillah YB Menteri pun setuju dengan pandangan cadangan kita bahawa let the athlete yang bagi recognition to the athlete. So kalau kita tengok macam flag itu lagi launching dan sebagainya semua dibuat oleh atlet. Jadi kita give back to them. Itu konsep dia lah. Dan dalam masa yang sama juga bila ada senior yang legend memberi kepada atlet yang baru, sudah melambangkan kesinambungan continuous dan juga satu motivation kepada those yang atlet lah. Jadi this lot of messages ataupun narrative lah di behind upacara pembukaan dan juga upacara penutup. So alhamdulillah konsep tersebut diterima oleh ramai orang dan kita syukurlah juga. Okey, kita juga bersama dengan Encik Syafiq. Bagi mereka yang baru saja mengikuti perbincangan kami, Encik Syafiq mungkin boleh kongsikan sekarang ini sasaran lebih daripada apa yang disasarkan 77 emas, dan bukan menjadi tuan rumah itu satu perkara yang sedikit unik dan juga pencapaian prestasi yang perlu diperkatakan. Kalau mungkin Johor menjadi tuan rumah pada 2 tahun lagi 2024, prestasi ataupun konsistensi itu perlu dikekalkan ataupun perlu lebih diberikan yang lagi baik daripada apa yang disasarkan, apa yang diraih pada tahun ini. Jadi bagaimana perancangan untuk konsisten atlet-atlet muda, pelapis-pelapis kontingen Johor? Mungkin ada sedikit nak dikongsikan? Kita di MSN sebenarnya kita dah ada perancangan lah, ataupun kita sudah bersiap sedia lah untuk ke arah Sukma berikutnya, yang mana kita pada atlet-atlet yang pergi ke Sukma pada kali ini perlulah melepasi kelayakan. Dan kiranya mereka yang merupakan atlet terakhir di Sukma 2022 ni, kiranya mereka tidak melepasi kelayakan, kita tidak akan bawa ke masa ini. Dan kita memberi ruang kepada atlet yang berumur 19 tahun yang mempunyai peluang untuk ke Sukma akan datang pada tahun 2024 untuk merasai suasana vibe Sukma ini supaya mereka ready. Bila kita sebut pasal Sukma, mereka ready. Sukma bukan satu platform yang biasa dan dia perlu merasai. Ada atlet yang kalau kita ambil kira pesilat kami, Sadat, hampir 4 kali Sukma 8 tahun dia menunggu sehingga beliau mendapat pingat emas. So, vibe ni mereka perlu rasa dulu, and then that's why kita beri peluang kepada atlet yang 19, 17 tahun untuk berada dalam pentas ini untuk merasai suasana Sukma tersebut. So mereka bila pada tahun 2024 mereka telah bersedia secara fizikal dan mental mereka lah Sukma ni. Betul, dan ini pastinya dikongsikan sendiri oleh Encik Syafiq Hassan, juga bekas atlet negeri Johor, sepak takraw, seorang killer sebenarnya. Jadi dia sendiri tahu apa yang diperkatakan ataupun diperlukan oleh atlet. Datuk, alang-alang Encik Syafiq dah cakap berkenaan dengan persediaan 2024 sebagai tuan rumahnya jugalah, empunyanya juga Majlis Sukan Negara ini ke atas Sukan Malaysia. Apa perancangannya? Kerana saya percaya perancangan 2024 bermula daripada tahun ini dan sekarang juga. Saya rasa yang pertama negeri kena parusi adalah
semua akan come back to the age sebenar dia, iaitu 21. So jadi bermakna atlet-atlet yang berumur 22 dah tak boleh lah. Atlet-atlet yang berumur 21 tahun ini dah sure tak boleh dah. Betul. So jadi mereka harus melihat pada atlet yang berumur 19 tahun ke bawah. So dia akan ada ni. Dan keduanya, seboleh mungkin kita wujudkan SUKMA ni ialah untuk membolehkan sekurang-kurangnya seseorang atlet tu dapat melalui 2 kali SUKMA. 4 kali SUKMA tu dah melampau tu. Tapi sekurang-kurangnya 2 kali SUKMA. Kalau sekali dia tak lepas, sekali lagi dia akan tu. Dan sebelum dia masuk ke senior level. Jadi seboleh-boleh mungkin lah. Jadi kemungkinan besar kita dah ada bincangkan untuk kita capkan umur SUKMA tu. Dan antara 21 ke 17-21 ataupun 17-23, something like that. So supaya kita dapat, orang kata apa, quality of atlet yang lebih baik, dan kita juga dapat linkkan dia dengan stakeholder yang lebih berkemampuan. Kita tidak sangat menggalakkan SUKMA mengambil atlet yang berumur bawah 18 tahun atau 17 tahun. Kerana itu atlet yang mempunyai platform sekolah dia sendiri. They have their own orang kata apa, circle. So let diorang melalui proses pembangunan diorang tu dalam bentuk yang bertingkat-tingkat itu. Saya faham. So itu yang sebaik mungkin yang boleh lah. Jadi tapi kita tak boleh nak tolak juga kalau bakat tu ada bawah 17 tu memang outstanding macam Rosin dulu. So boleh juga kita ketengahkan, tetapi seboleh mungkin kita galakkan on that basis lah. Jadi kita semua negeri harus ingat bahawa lagi 2 tahun kita akan patah balik 21. Bermakna proses of preparation tu patutnya bermula sekarang kepada atlet yang akan boleh bertanding dari segi umur pada 2024 insyaAllah. Itu dia. Perancangan haruslah dilakukan pada peringkat awal. Habis ataupun pasca SUKMA ni bukannya penamat untuk ini, tapi preparation, persiapan yang perlu dilakukan untuk akan datang. Baik, Encik Syafiq, mungkin harapan buat kontingen Johor dan secara keseluruhannya, sukan yang pastinya tak sabar untuk kita nantikan untuk sukan Malaysia pada tahun akan datang. Mungkin sedikit nak dikongsikan? Pertama saya ucapkan terima kasihlah kepada pihak MSI. Yang keduanya saya ucapkan terima kasih kepada pihak Majlis Sukan Negeri Johor, MSI Negara, kerana penganjuran pada kali ini memberi satu rangsanganlah kepada semua pelibatan negeri-negeri, dan kami di MSI Negeri Johor mengucapkan terima kasihlah kepada semua yang terlibat secara langsung ataupun tidak langsung dalam persiapan kami untuk menghadapi SUKMA 2022. Dan ia bukanlah satu perkara yang mudah, yang mana kita perlu menghadapi pandemik, PKP, COVID-19 semua ni. So, ini salah satu hasil usaha semua pihak yang terlibat untuk menjayakan semasa SUKMA pada kali ini. Dan di Negeri Johor sendiri kita ucapkan terima kasih juga kepada pihak kerajaan Negeri Johor, persatuan sukan, para atlet, pegawai, Kasatan Malaysia Sukan Johor yang betul-betul lumus untuk memastikan visi dan misi kita untuk menjadi juara. Sepatutnya kita menjadi juara pada tahun 2020, ditunda pada tahun 2022, dan alhamdulillah misi itu berjaya dan direalisasikan. Alhamdulillah. Terima kasihlah kepada yang bersokongan penuh kepada kontingen SUKMA pada kali ini. Ternyata impian itu diraih pada tahun ini. Kejuaraan yang tertunda ni katanya. Tahniah kepada Encik Syafiq Hassan. Datuk juga terima kasih kerana sudi bersama dengan kami pada pagi ini, memberikan satu gambaran yang lebih jelas berkaitan dengan bukan sahaja penganjuran tapi visi dan juga misi dalam melahirkan atlet yang lebih cemerlang. Tahniah kita ucapkan Datuk atas penganjuran pada tahun ini. Terima kasih. Baik, itu dia.